Okey, jadi bacaan. Dia dah masuk dah. Soalan. 1, 2, 3. Okey. Okey, kita mulalah walaupun 3 orang. 3 orang tu nampak 30 orang lah tu. Nampak 30 orang. Ibarat ni. Sebab malaikat ada sama kan? Ya, para malaikat tetap dengan tugas dia. Okey, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, walaupun berapa orang pun tak kisah, tunggu dia orang datang sementara itu kita teruskan seperti biasa dengan umul kitab untuk kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabatnya dan semua kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, khusus untuk ibu-ibu dan ayah-ayah kita, sama ada yang ada ataupun yang telah tiada, dan juga disertai dengan yang terlantar di hospital kerana virus-virus yang melanda sekarang ini masih ada lagi jadi kita doakan supaya virus ni budak-budak kena campak lah, kena itulah kan. Macam-macam virus tu kita doakan supaya mereka dipermudahkan, disembuhkan dan ditenangkan dan beri kesabaran yang seterusnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 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 Amin ya rabbal alamin. Terus baca. Terus baca. Tak dengar suara Ustazah. Tak dengar suara Ustazah. Tak dengar suara saya? Apasal Jauh bunyi. Oh ya, memang. Ada tapi jauh. Kelas lain pun kata gitu, jauh. Saya pun tak tahu nak buat apa. Ni pakai laptop ni. Okey. Ni okey dah. Okey dah. Okey, terus baca. Okey. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Allahumma azzib rabbatana fil Qur'an wa aj'alhu lana nuran li absarina wa shifaa'an li sudurina wa zihaban li humumina. Allahumma zayyin bihi alsinatana wa jammil bihi wujuhana wa qawwi bihi ajsadana wa syaqqil bihi mizanana warzuqna haqqa tilawatihi wa qawwina ala ta'atika ana al-laili wa atrafan nahar wahsyurna ma'an nabi wa alihi al-ahyar walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji-puji bagi Allah penguasa sekalian alam. Selawat dan salam atas penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ahli keluarganya dan sahabat-sahabat baginda serta yang mengikut petunjuknya hingga hari kiamat. Ya Allah, ya Tuhan kami, rangsangkan minat kami sepenuhnya kepada Al-Quran dan jadikanlah ia sebagai cahaya bagi penglihatan kami dan penawar bagi dada kami dan pengubat keresahan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, hiasi dengannya lidah kami, ceriakan dengannya wajah kami, kuatkanlah dengannya tubuh kami, beratkanlah dengannya timbangan kami, dan anugerahkanlah kami bacaan yang paling sempurna, dan kuatkanlah kami
untuk sentiasa melakukan ketaatan kepadamu. Amin. Serta kumpulkanlah kami bersama para nabi dan keluarganya terpilih. Dan segala kepujian bagi Allah, Tuhan semesta alam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Okey, alhamdulillah. Kita hari ini memulakan dengan tajwid muka surat 209 kitab Ustaz Surun ya. Okey. Alhamdulillah masih lagi dalam bab makhraj sebutan huruf ya. Bagaimana kita nak menyebut dan mengeluarkan suara setiap huruf-huruf yang 28 tu melalui mana tadi persamaan-persamaan makhraj ya. Okey. Menyamakan makhraj suara ghain dengan kha dengan kaf. Sedangkan para qura menetapkan ghain dengan kha adalah huruf halqi, yakni kerongkong lah. Halqi itu kerongkong, dan kaf adalah huruf pangkal lidah. Kadang-kadang kita tersebut macam kaf ya. Ghain tu macam kaf. Gha jadi ka, gitu, ka gitu ya. Kha pun jadi kadang-kadang lah kita baca cepat tak perasan huruf tu jadi huruf yang lain. Perbezaan pendapat di antara para pengkaji moden dan ulama terdahulu berlaku kerana para ulama terdahulu tidak menghadkan kawasan halqi. Dulu dia tak cakap ini keluar daripada kerongkong, ini keluar pada mana-mana. Sebut je dia sebut huruf terbetul je okey. Dulu saya mengaji pun begitu jugalah. Janji ikut je lah Tok Guru tu. Tok Guru tersebut macam mana kita sebutlah sampai boleh jadi macam dia. Gitu. Dia tak katalah pangkal kerongkong, tengah kerongkong, ujung kerongkong, tak ada. Ya? Tapi setengah ada lah cakap gitu. Tapi Tok Guru saya tak ada cakap macam tu. Dia cakap gitu. Gitu juga dengung. Dengung ikhfa ke, dengung iqlab ke, dengung idgham, dia tak sebut. Ya. Okey. Perbezaan pendapat di antara para pengkaji moden dan ulama terdahulu berlaku kerana para ulama dahulu tidak menghadkan kawasan halqi. Para ulama terdahulu hanya menyatakan makhraj huruf ghain dan kha itu adalah permulaan kerongkong, iaitu kawasan yang menghala ke lidah. Jika benarlah dakwaan pengkaji-pengkaji moden ini, bacaan-bacaan yang berkaitan dengan huruf ghain dan kha seperti hukum izhar halqi tetap tidak boleh diubah kepada ikhfa. Tak boleh ditukar jadi ikhfa. Bacaan non sukun yang bertemu dengan dua huruf ini adalah tetap izhar dan tidak boleh disamakan bacaan dengan non sukun bertemu yang dibaca secara ikhfa dan dengung. Walaupun begitu di kalangan qura pula, tapi kalau qiraat lain ada ya yang sepatutnya hukum itu adalah izhar ya. Hukum itu izhar tapi dibaca dengan ikhfa. Ya, kalau kita belajar banyak-banyak qiraat dia berbeza. Ini yang rasa pening sebab kita selama hari ini kita belajar nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf kerongkong semua mendatangkan hukum izhar. Kan? Jadi bila kita tambah ilmu belajar qiraat, tiba-tiba yang kita faham, yang kita fasih pada diri kita hukum izhar halqi, tiba-tiba jadi ikhfa. Subhanallah, memanglah payah. Nak dengung macam mana? Kan? Tapi tak apa. Itu adalah ilmu, kita kena belajar. Ya. Ini saya beritahulah ya. Saya beritahu bahawasanya ada qiraat lain yang membaca hukum izhar sebagai ikhfa. Ya. Iaitu salah seorangnya siapa dia? Salah seorangnya ialah salah seorangnya bertemu dengan dua huruf adalah tetap izhar, tidak boleh disamakan. Salah seorang yang membaca dengan ikhfa ialah qiraat Abu Ja'far. Membaca nun sukun yang bertemu dengan ghain dan kha secara ikhfa. Ini knowledge je lah ya, jangan ingat Allah ya ke susahnya. Jangan ini untuk knowledge saja, ilmu saja ya. Yang mungkin bersamaan dengan pendapat pengkaji moden. Jadi memang mula-mula kita payah juga izhar nak jadi ikhfa, nak buat dengung. Benda tak dengung nak jadi dengung susahlah.
Sebab kita dah mahir dengan tidak dengung. Tiba-tiba kita belajar qiraat Ja'far, kena dengung izharnya. Tapi bukan semua huruf izhar didengung. Kha dengan ghain je. Ya. Apa yang hendak dijelaskan di sini ialah makhraj huruf itu hanya teori dalam memastikan tempat keluar suara sesuatu huruf. Ya, hari ini pun bukan kita nak belajar dengung tak dengung. Hari ini kita nak belajar makhraj dan sebutan huruf bagi huruf ghain dan kha. Jadi secara kebetulan pula ghain dan kha tu kalau qiraat lain nun mati bertemu dengan dua huruf ni jadi ikhfa. Sedangkan kita belajar selama ni daripada kita kenal huruf, kita belajar sifat huruf, kita belajar makhraj huruf, hukumnya ialah izhar. Tu dia ya. Nampak tak? Kelainan dan perbezaan. Jadi bila kita dah belajar, kita akan tahulah insya-Allah ya. Jangan risaulah. Yang mungkin bersama dengan pendapat pengaji moden. Okey ya. Tetapi bacaan Al-Quran itu adalah suatu yang diwarisi bacaannya secara musyafahah dari para qura terdahulu yang tidak boleh diubah dengan teori baru yang ditemui. Sebab kita dah belajar lama dah ya, dari umur 5 tahun kita dah belajar baca Quran walaupun tak tahu hukum hakam, tapi kita dah belajar dah baca Quran ya. Al-Fatihah tu kita dah belajar dah. Jadi itu dia. Jadi maknanya udah mantap dalam kepala kita sebutan-sebutan huruf walaupun belum pandai tajwid ya. Jadi nak diubah cara lain pula. Bukan diubah, maknanya memang style dia baca gitu. Ya, kalau Imam Abu Ja'far ni dia baca nun mati bertemu dengan ghain dengan kha kena baca dengan ikhfa. Tu dia ya. Kita Imam Haf dia baca izhar ya. Menghadkan tempat yang keempat, menghadkan tempat keluar suara hingga kawasan hanjari sahaja. Maknanya kita hadkan. Kalau dia pangkal lidah, duduk pangkal lidah aja, jangan duduk pergi ke tempat lain. Dan kalau kita tengah-tengah kerongkong, huruf itu duduk tengah-tengah kerongkong. Bila kita menyebut huruf itu, jangan pergi ke ruang lain. Contohnya pergi ruang hidung ke. Ya. Kita sebut ain tu jadi kat hidung. Tidak betul. Ain itu ialah di tengah-tengah kerongkong. Itu sebagai contoh. Jadi bila kita tahu kedudukannya yang sebenar, maka sebutan kita akan tepat. Ya. Dan bila kita amati dan menghayati akan keterangan yang telah diatur oleh tuan guru buku ini ya, yang mengarang buku ini ialah Ustaz Surur, maka jelas bagi kita. InsyaAllah bacalah 3 kali. Sekali baca tak jelas, kali kedua baca lagi. Dan kali ketiga insyaAllah akan jelas ya. Itu dia. Di samping itu saya terangkan dengan secara ringkasnya ya. Jadi kita hadkan. Dikeluarkan. Ulama terdahulu dan pengkaji moden, ini perbandingan dengan ulama dahulu dengan ulama sekarang. Tak payah sebut pengkaji, sebut ulama juga tinggi, naik taraf dia sikit. Okey. Sepakat dalam menetapkan 2 huruf ini keluar dari hujung kerongkong. Nasib baik sepakat. Kalau tak sepakat tu, itu yang jadi susah haru tu. Jadi ulama dulu dengan ulama sekarang sepakat ya. Hamzah dengan ha ni duduknya dalam jalur kerongkong kita. Ya. Hujung kerongkong itu di sinilah dia duduk dorang, Hamzah dengan ha. Yang tadi ghain dengan kha ujung, yang ini pangkal. Ya. Tetapi hujung kerongkong yang dimaksudkan oleh ulama terdahulu ialah kawasan yang menghala ke dada. Ulama kata sini sini dia kata hujung kerongkong yang menghala ke dada. Maknanya sinilah tempat hamzah lah ya. Kawasan yang terdapat padanya pita suara di dalam buah halqum. Yalah. Perbezaan penentuan ini timbul kerana ulama terdahulu tidak menguraikan dengan jelas had kawasan halqi ataupun kerongkong. Mereka hanya membahagikan halqi kepada 3 bahagian, iaitu permulaan kerongkong yang menghala ke mulut. Permulaan dia sebut gitu. Permulaan kerongkong yang menghala ke mulut. Yang duduknya khain dengan kha. Kita ingat itu.
Tengah kerongkong iaitu huruf H dengan Ain, ya. Dan hujung kerongkong yang menghala ke dada. Oh, dia hujungnya sini. Setengah buku sini adalah pangkal, ya. Setengah buku sini dekat yang seperti buku Ustaz suruh kata hujung kerongkong tu, setengah buku kata pangkal, ya. Pangkal kerongkong. Ikut ke mana kefahaman, jangan kita ubah huruf dia, sudah. Sebutan dia tidak mengapa, ya. Ada yang pendapat kata hujung, ada yang pendapat kata pangkal. Okey. Tapi dia beri keterangan jelas, hujung kerongkong yang menghala ke dada. Jadi maknanya dia panggil hujung yang menghala ke dada. Kalau menghala ke mulut, dia panggil pangkal. Tu dia. Ikut kefahaman masing-masing. Kalau sini awak panggil pangkal, sini awak panggil hujung. Kalau sini awak panggil pangkal, kat sini awak panggil hujung. Terbalikkan je gitu. Tapi jangan diterbalikkan hurufnya. Jangan ditukar Rai dengan Kha dekat dada. Hamzah dengan Ha di dekat pangkal lidah. Itu tak betul. Ya. Kedudukan dia tu jangan ditukar. Sebutan dia tu ikut fahaman masing-masing, ya. Saya pun ikut lekat sini kita panggil hujung kerongkong. Di sini saya panggil pangkal kerongkong. Fahaman saya lah. Jadi ikut fahaman masing-masing. Janji dia punya huruf jangan ditukar tempat, ya. Setelah membuat pemerhatian antara pendapat baru dan pendapat lama, maka dapatlah disimpulkan bahawa kerongkong adalah kawasan yang bermula dari pita suara yang berada dalam apa? Dalam buah halkum hingga ke pangkal langit-langit yang terdapat anak tekak padanya. Wallahu alam. Tu dia keterangan yang sangat jelas kalau kita tak faham lagi. Wallahu alam lah, ya. Jadi sehinggalah ke pangkalnya. Maknanya keluarnya pita suara kita. Ya. Perbezaan kajian tokoh-tokoh cendekiawan Islam dahulu dan sekarang berlaku kerana apa? Kerana jangka masa yang begitu lama. Gap dia terlalu lama. Tempoh yang panjang ini menyebabkan timbul penemuan-penemuan baru dalam sesuatu ilmu. Memang kita baca Quran hari ini, surah yang sama, juzuk yang sama, ayat yang sama, hari ini kita dapat 2 benda. Esok kita baca yang sama dapat 3-4 benda. Benda yang sama kita baca semalam tak jumpa pun, hari ini jumpa pula benda baru yang ditunjukkan oleh Allah SWT kepada kita, ya. Itu dia. Itulah dia kehebatannya Al-Quran, ya. Penuh dengan ilmu yang sangat-sangat, ya, yang luar biasa, yang biasa kita dengar, lepas tu yang luar biasa pun ada. Subhanallah, ya. Okey. Tempoh yang panjang ini menyebabkan timbul penemuan-penemuan baru dalam sesuatu ilmu. Penemuan dan perubahan ini adalah suatu yang positif kerana perubahan zaman akan mematangkan sesuatu ilmu itu semaksimal mungkin. Itu dia. Selagi Allah bersama kita, selagi itu dia berinya kita, diilhamnya kita ilmu-ilmu yang baru melalui ayat-ayat yang kita baca, ya. Ilmu perubatan sebagai contoh. Itu dia. Walaupun Ibn Sina adalah bapa perubatan moden, tetapi pencapaian yang telah dicapai dalam perubatan moden hari ini sudah jauh mengatasi pencapaian Ibn Sina itu sendiri. Dalam pada itu masih banyak lagi perkara yang sedang dalam kajian, begitu juga masih banyak lagi yang belum ditemui. Banyak lagi kita nak belajar, banyak lagi yang belum ditemui. Kajian-kajian moden tentang makhraj huruf mungkin akan membawa satu perkembangan baru dalam ilmu tajwid dan qiraat. Jika benar apa yang mereka temui itu, maka ia adalah satu perkara yang positif yang patut diterima. Itu kalau kita nak belajar banyak-banyak qiraat ni, kena mahir dalam tajwid. Ya, kena mahir dalam tajwid. Sebabnya dia akan seolah-olah tajwid itu ditukar. Contohnya macam tadi, izhar jadi ikhfa. Itu dia. Idgham ma'al gunnah jadi idgham bila gunnah. Itu dia, ya. Ini, ya. Ini saya untuk saya tunjukkan
apa nama dia, contohlah ya, contoh yang betul, bukan contoh main-main, contoh betul. Bila belajar qiraat, menambahkan lagi ilmu Quran melalui qiraat yang lain, maka kita akan jumpa hukum idgham ma'al gunnah, kita kena baca idgham bila gunnah. Memanglah kita payah, kita dah fasih dengan ma'al gunnah tu, nun mati atau nun mati bertemu dengan ya, ataupun tanwin bertemu dengan ya, kena baca idgham ma'al gunnah, kena baca dengung. Tiba-tiba kita belajar qiraat lain, kena baca bila gunnah. Maknanya kita kena baca tidak dengung. Kan payah tu. Tu dia. Jadi payah-payah itu adalah satu riadah ya. Sebab kita dah biasa dengung, tiba nak buat tak dengung. Jadi mulut kita kena menggayakanlah. Ya. Makhraj kita itu kena kita gayakanlah untuk menjadi tidak dengung. Kalau selama hari ni kita mai sampai ke khashum, ya, sampai ke rongga khashum, mai aku, tiba-tiba qiraat lain tidak dibaca begitu. Mai yaqulu, lagu tu je, masuk aja. Masuk aja, dengung tak ada. Gitu. Allahu akbar. Banyaknya ilmu Quran ya yang belum kita ketahui. Ada yang sudah ketahui benda ni? Ada, dalam ni ada yang dah ketahui bahawasanya qiraat lain bacaannya berbeza, ada yang berbeza, ada yang samalah, bukan semua berbeza ya. Sebab ada 10 imam, maknanya 20 orang imam bersama dengan perawinya, bacaannya ada yang berbeza, ada yang sama dengan kita baca sekarang ni. Itu dia. Yang penting kita kena tahu ilmu tu ya. Okey, para qurra masa kini wajar mengorak langkah mengkaji semula fakta-fakta imam-imam terdahulu dan dalam masa yang sama menguasai teori-teori pengkaji-pengkaji moden dalam mencari kebenaran bagi ilmu ini. Tu dia. Itu sebabnya kita umur dah hujung pun kena belajar juga, sebab banyak benda kita belum belajar. Banyak benda kita belum tahu. Tu kena belajar tu. Pedulilah umur tu, ya. Apa yang tidak boleh diubah ialah bacaan Al-Quran yang diambil secara tauqifi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita tak boleh ubah yang yang tauqifi lah. Daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak boleh diubah-ubah. Apa yang dibagi. Apakah yang ditukar itu tidak dari Rasulullah? Dari Rasulullah juga. Dari Rasulullah. Itu slang masing-masing lah ya. Walaupun wujud teori-teori baru selepas wafat baginda sallallahu alaihi wasallam, ini kerana Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bahasa Arab adalah diambil bacaannya dari Jibril alaihi salam, ya, dari Jibril alaihi salam. Kemudian bacaan itu diajar kepada para sahabat radhiyallahu an, yang kemudiannya mewarisi bacaan tersebut kepada umat Islam yang lain. Termasuklah kita tu. Adalah kita berbaris di belakang-belakang tu. Tu dia. Selepas mereka sehinggalah kepada kita di hari ini. Tu subhanallah. Alhamdulillah, kita bersyukur kita dapat juga menempuh benda-benda ni yang selama hari ini tidak terbayang dalam kepala kita ya. Rupanya banyak lagi benda yang kita tak tahu, dan bila kita tak tahu, kita sangat-sangat perlu untuk mengambil tahu. Tu dia. Segala yang dihuraikan dalam perbincangan tentang makhraj suara huruf ini adalah sebagai panduan sahaja, ya, panduan sahaja. Kita nak tahu lebih detail, kena tuntutlah ilmu-ilmu ni, ya. Oleh itu disarankan supaya pembaca mempelajari sebutan huruf-huruf Al-Quran dan guru yang benar-benar mengetahui dan mempunyai kesinambungan dari guru-gurunya hingga ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah cara yang paling tepat dalam mempelajari ilmu ini. Tu dia, wallahu alam. Jadi itulah kita ya, nak memilih tok guru ni bukan senang. Ya, kita tak tahu ya. Jadi kita doa pada Allah, ya Allah, dapatkan aku guru yang mempunyai saluran dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa ajalah.
insya-Allah diwujudkan. Itu dia. Inilah yang kita nampak. Siapa yang kurang jelas dengan keterangan sebentar tadi. Kalau kita kongsikan bersama ataupun kita nak kongsi ada idea-idea lain yang kita dapat dari kelas-kelas yang berbeza, kita kongsi sama-sama ya. Ini saya berpandu kepada Ustaz Surul saja. Kalau saya berpandukan kepada kiraat yang lain nanti pening pula. Ya. Itu dia. Saya pun mengajar kiraat juga pada pagi Sabtu. Persatuan halaqah Bangi ya. Siapa yang nak join boleh join je. Oi, tu dah tinggi sangat Ustazah, boleh ke, layak ke? Layak, dengar dulu kali pertama dengar je apa benda ni. Memang orang yang tak pernah dengar ni ya. Sabtu pagi Sabtu pagi daripada memang mulanya 6.45 pagi lah. Tapi saya tak masuk 6.45 pagi, saya masuk pukul 8. Sebab dia orang ada program baca waqiah lah, baca Yasin, baca itu, baca ini dan mengakhirkan dengan zikir-zikir la ilaha illallah, Allahumma salli ala sayyidina astagfirullahalazim. Habis itu saya masuk terus mengajar. Saya tak join lah, kecuali ada giliran saya jadi pembimbing. Adalah saya jadi pembimbing zikir tu dalam 2 kali 1 bulan. Jadi hari lain kawan-kawan yang lain. Memang kalau style saya ni, kelas-kelas saya semua saya nak bimbing peserta saya membaca doa, membaca zikir, segala benda lah. Jadi supaya dia memforwardkan diri dia kepada grup-grup yang lain, dia tak takut dah baca doa, dia tak takut dah baca zikir, dia tak takut dah jadi pembimbing. Memang saya punya style. Orang lain tak ada macam tu. Ustaz lain dia baca doa, dia tutup doa. Saya, awak tahulah pasal dah lama dengan saya kan. Jadi saya memang bagi can dan saya latih mereka-mereka itu, dan ramai juga yang boleh menjadi pelapis. Sekiranya saya lambat masuk ke, saya ada hal ke, saya akan suruh dia handle. Tu dia. Sampai begitu. Jadi kalau boleh, memang begitulah wawasan diri saya daripada mula saya mengajar sampai sekarang. Belum bertukar lagi. Tu je. Setengah orang tanya juga, kenapa Ustazah ni dia tak reti baca doa ke? Dia suruh anak murid baca doa. Bolehlah, boleh jawab tak reti, boleh jawab reti. Sebenarnya hajat saya untuk membimbing anak murid jadi guru murid. Okey, siapa yang dah lama tu dia faham lah. Buat dekat mana Ustazah Sabtu? Online. Online je. Nanti saya insya-Allah, saya rasa saya forward tau rasanya. Ada Ustazah, yang ni tak ada. Ya ke? Yang Ustazah forward tu hari Selasa dengan Jumaat. Selasa Jumaat tu kelas macam ni, kelas biasalah, kelas tadabbur. Ya, insya-Allah saya akan forward, iaitu zikir-zikir ini yang buat ni adalah ada dalam PAM dah ada lah kan Ustazah? Persatuan ada Persatuan Quran Bangi. Jadi selagi orang Bangi bolehlah join. Saya tak ada halangan. Saya sebenarnya tak ada halangan. Siapa-siapa nak join boleh. Jadi ramai yang dari Kelang ada, dari Ipoh ada, di Kelantan ada. Jadi kalau saya nak buat live, kesian kat diorang lah. Kan? Kesian kat diorang yang jauh-jauh tu. Dia Bangi okey lah. Tapi kalau ni, kiraat ni saya buat online lah. Sebab banyak permintaan. Tapi sekarang ni baru Muqaddam. Mula dengan Muqaddam. Ayat apa tak ingat. Surah apa tak ingat. Adalah bacaan ni. Li'ila fi Quraisyin ke apa tak ingat. Banyak kan. Jadi macam talaki, ada juga yang talaki kiraat yang dah kenal kiraat. Jadi dia baca Syu'bah, dia baca Qalun, baca imam-imam yang lain lah. Ramai juga. Macam pagi tadi 16 orang ke berapa. Nak dekat pukul 9. Kalau tak ada kelas Tafakur Fiddin ni sampai 9.30. Hari ni saya cut off lah. Sebab ada Tafakur Fiddin. Jadi itu je. Jadi kalau nak join boleh je join. Nanti insya-Allah saya forwardkan saya forwardkan link tu. Link tu dia orang yang buat, Jatuh Kuasa yang buat.
Okey. Okey, itulah ada pertanyaan tentang makhraj huruf ni. Saya rasa tak ada lah, ini sebagai ulang kaji. Okey. Okey, kalau tak ada apa yang nak dikongsikan, insya-Allah balik rumah baca balik paragraf ini, apa yang kurang faham atau apa boleh WhatsApp saya anytime. Okey. Jadi maknanya kita habis kepada bab 8 ya, tentang sebutan huruf. Insya-Allah minggu depan kita masuk bab 9. Kita tengok pula sifat-sifat dan ciri-ciri huruf yang kita dah belajar tadi lah. Ain, ha, ghain. Sebabnya ain, ha, ghain, kha ni dia huruf ni payah nak sebut. Kan yang lain tu relax je sebut, lam, nun, kan relax je, santai je sebutannya. Tapi kalau huruf Hongkong ni kita kena beria-ria sangat kan. Beria-ria menyebutnya. Okey, insya-Allah kalau panjang umur, kalau diizinkan Allah SWT, kita akan ketemu lagi ya. Okey, hari ini bacaan kita muka surat berapa ya? 499 500 ya, betul? Betul ke? Muka surat 500? Betul Ustazah, 500 ayat 14. 500 ayat 14. Awak last awak ingat ya. Okey. Okey, alhamdulillah. Ini penuh. Okey, siapa baca hari ni ayat 500? Siapa nak baca dulu silakan. Baca satu muka ke Ustazah hari ni? Boleh juga. Orang berapa orang ya? 5 orang. Ramai kan ada 10 Oh 10 orang ramai juga. Cubalah, tak apa. Tak ada. Boleh baca. Boleh baca satu muka insya-Allah. Lebih sikit pun tak apa. Kurangkan kesilapan. Kalau baca elok aja boleh baca satu muka. Kalau Berapa tegur-tegur orang? tidak baca. 7 orang. Tak apa, boleh insya-Allah. Baca dengan hati-hati, tengok huruf, tengok baris, tengok huruf mati, tengok sabdu, tengok dengung. Okey, settle. Okey, siapa nak baca dulu? Saya baca dulu Ustazah. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر وما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم
إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم Awak silap sikit tak? Baca sekali lagi. Silap. Kat mana salah? Sawa ammah. Ya, tadi akak baca وعملوا الصالحات سواء محياهم Dengar sikit, dengar. وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. Okay. Ustazah, saya baca dulu Ustazah. Boleh. Okay, jemaah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah wa man yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr wa ma lahum bidzalika min ilmin inhum illa yadhunnun wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin ma kana hujjatahum illa an qalu tu bi abaina in kuntum sadiqin. Qulillahu yuhyikum summa yumitukum summa yajma'ukum ila yaumil qiyamati la raiba fihi
ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يحسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Okay, next. Ustazah, boleh saya keluar dulu, saya dah sikit. Okay, adik kelas ya. Okay. Assalamualaikum. Salam Tuhan. Ustazah, saya Ani baca. Ani. Okay, Ani. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يستعتبون ولله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات
Ituni ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. Sadaqallahul azim. Okey, alhamdulillah. Next. Apa ada lagi? Ustazah. Ah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan seterusnya Saya pula Ustazah. Nani, okey Nani. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wassaynal insanu biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan. Tak Noni baca semula. Salah. Salah Bagri. Wa wassaynal insanu Sana.
ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين تقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أف لكما أتعداني Bagi atas. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي Baris. وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله وهما يستغيثان الله ويلك وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Ustazah, saya minta diri dulu Ustazah. Ada kelas lain lah.
Okey, teruskan. Terima kasih Ustazah. Sama. Okey, siapa lagi? Siti. Siti Ya. Okey, Siti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون
فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. Okey. Rohaida. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz sarafna ilaika nafaram minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qadiya wallaw ila qaumihim munzirin qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim. Ya qaumana ajibu da'i Allahi wa aminu bihi yaghfir lakum min zunubikum wa yujirkum min azabin alim. Wa man la yujib da'i Allahi falaysa bimu'jizi fil ardh wa laysa lahu Rohaida ulang. Bimu'jizin fil ardh. Falaysa bimu'jizin fil ardi wa laysa lahu min dunihi awliya. Ulaika fi dhalalim mubin. Awalam yarau anna Allah alladhi khalaqas samawati wal ardh walam ya'ya bi khalqihinna biqadirin ala an yuhyiyal mauta bala innahu ala kulli syai'in qadir. Wa yawma yu'radul ladzina kafaru 'alan nari alaysa hadza bil haqq qalu bala wa rabbina qala fadzuqul azaba bima kuntum takfurun. Wasbir kama sabara ulul izmi minar rusul wala Tak baca dia silap. Bukan silapnya. Wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wala tasta'jil lahum ka'annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbasu illa sa'atan min nahar bala fahal yuhlaku illal qaumul fasiqun. Sadaqallah. Habis surah Al-Ahqaf. Ya.
Kita surah yang ke-46 Okey, alhamdulillah. Habis dah. Habis orang baca dah. Siti Salbiah habis dah baca. Habis dah kot. Jadi kita tengok pada muka surat yang terakhir, ada masa lagi tak untuk kita tanya hukum? Sikit lagi, okey. Boleh. Orang pertama tadi siapa dia? Rusnah tak ada Jumah ada. Jumah pun dah keluar, Rusnah pun dah keluar Ani Ani ada tak? Ada Ustazah. Ada. Okey, keluarkan hukum ayat 29. Wa iz sarafna ilaika nafaran. Tengok mat itu mat apa? Sarafna ilaik. Mak Jais Mufassir. Mat jaiz mufassir. Baca berapa harakat? 4 dan 5. 4 dan 5. Kalau waqaf? Wakaf 2. 2 harakat. Okey, alhamdulillah. Okey. Live rolling. Lailing, okey. Rom. Tanwin bertemu dengan mim. Idam Arunah. Idgham ma'unah. Kena dengung ke kena tak dengung? Dengon. Dengung ya. Alif lam. Saya tanya. Alif lam Qamariyah. Qamariyah. Kenapa dia alif lam qamariyah? Lam dia mati. Kena Tak baca ada juga. sabtu. Tak ada sabdu jadi kena jelaslah sebutan dia alif lam qamariyah kena jelas. Al ataupun minal. Okey. Kalau waqaf yastami'un. Wajib guna. Kalau waqaf kalau wajib guna mat lah mat. Kat mana tak salah. Yastami'un. Yastami'un. Saya nak waqaf situ. Jenni tu tadi Ustazah tanya lagi. Jenni wajib guna. Oh, saya tebuk-tebuk je lah. Tak apa dah. Sebab saya nak tanya panjang. Untuk saya ni kok suntis biji. Oh, kot sebiji-sebiji. Tak apa. Selalunya saya suruh sebiji-sebiji kan. Hari ni saya Yang saya sebut, saya tak dengar Ustazah cakap, saya tengok huruf. okey. Yastami'un. Kata kita nak ma'arif disukun. Berapa harakat? 4, 5, 6. 2, 4, 6. 2, 4, 6. Kalau riwayat kita, riwayat Hafs an Asim 2, 4, 6. Apa maksud 2, 4, 6 tu? 2 harakat. Boleh dibaca, boleh diwakaf dengan 2 harakat, boleh diwakaf dengan 4 harakat dan boleh kita wakaf dengan 6 harakat. Ya. Okey. Al-Quran. Ra tu baca tebal ke baca nipis? Tebal. Baca tebal. Kenapa baca tebal? Ya, sebelum tu dia diikuti dengan baris depan. Sebelum di baris depan dia kena baca tebal. Quran. Dia baca tebal. Okey. Alhamdulillah cukup setakat itu. Orang kedua pula, orang yang seterusnya pula. Siapa ya? Ni Datin Puteri. Baik. Okay. Datin Puteri. Apa beza qa dengan qa mat asli dengan mat badal? Tak ada pula mat badal tu. Mat badal A tu kan mat badal A. Mat badal. Okey. Apa beza dia dengan mat asli? Mat asli apabila kita bertemu mat badal adalah hamzah bertemu dengan alif sebelumnya. Alif waw ya. Alif waw ya. Manakala mat asli adalah baris sebelumnya mengikut huruf selepasnya iaitu waw baris depan, ya baris bawah dan alif baris atas. Sama juga dengan mat badal. Mat badal ada hamzah. Hamzah sahaja. Ya, hamzah sahaja. Mat badal bagi huruf hamzah sahaja. Mat asli bagi semua huruf. Bertemu dengan huruf mat. Okey. Okey, alhamdulillah bagus. Jadi kalau saya wakaf sini inna sami'na kitaba. Hukum wakaf. Mana inna kejap. Inna. Terus tadi qalu ya qaumana inna sami'na kitaban. Qalu walau ila qaum. Apa pulanya baris yang ketiga dari atas. Oh. Baris yang ketiga atas qalu ya qaumana inna tu. Saya wakaf dengan kitab. Apa hukum wakaf itu? Kitab ma'iwat. Ma'iwat. Kenapa ma'iwat? Bila ada tanwin di hujung huruf.
kita jadikan satu. Okey. Boleh tak saya panggil dia mak asli ketika wakaf? Pun boleh. Boleh dipanggil mak asli ketika wakaf, ya. Ya. Kalau tak wakaf jangan panggil mak asli. Ya. Dia tanwin. Okey, alhamdulillah bagus. Fahamlah tu. Okey. Okey, alhamdulillah. Dan seterusnya Nuraini. Musaddiqan lima baina yadayhi. Okey. Apakah hukum tanwin bertemu dengan lam dalam kalimah musaddiqan lima? Idgham bila gunnah. Apakah yang dimaksudkan dengan idgham bila gunnah? Bila tanwin bertemu, ada tanwin itu ada sabdu bertemu dengan lam. Itu keterangan bagi bila gunnah tu. Apakah yang dimaksudkan? Apa makna bila gunnah tu? Kena dengung lah. Bila gunnah tak dengar, memasukkan sesuatu huruf yang bertanwin atau nun mati ke dalam huruf selepasnya dengan tanpa dengung. Itu maksud dia. Ya. Okey. Ya, kena faham soalan juga. Okey. Apakah hukum bagi wakaf musaddiqan lima baina yadayhi? Apa hukum wakaf di situ? Ni maklin. Maklin. Ya, berapa harakat maklin? 2, 4, 6. 4, 6. Kalau berdua sikit no. Yadai lebih pula. 4 dengan 6. Ya. Yadai maklin, ya. Kenapa dia dipanggil maklin, tidak dipanggil ma'rif li sukun? Sebab sebelum ya ada baris atas. Dan berapa dia huruf mat? Okey, betul jawabnya. Berapa huruf untuk maklin? Hukum maklin. Ada 2 aja. 2, apa dia? Ya dan wow. Okey, alhamdulillah, bagus. Semua dah okey. Jadi seterusnya Siti Salbiah. Siti Salbiah. Sudah ready? Ya qaumana ajibu. Apakah hukum mat di situ? Yang mana tu? Mat jaiz mufasil. Mat jaiz mufasil. Apakah perbezaan mat jaiz mufasil dan mat wajib muttasil? Mat jaiz mufasil dua macam ni, bila bertemu dengan hamzah dalam 2 kalimah. Apa yang bertemu dengan hamzah tu? Apa yang bertemu dengan hamzah? Hamzah bertemu dengan apa ke? Apa bertemu dengan hamzah? Ada nak cakap Ustazah? Ya, saya tahu kan 2 perkataan macam ni. Ya, saya faham dia dalam 2 kalimah. Betul, 2 kalimah tu betul. Apa yang 2 kalimah? Bila tengok huruf tu, tahulah sebut. Nun macam mana cakap bila huruf mat bertemu dengan huruf hamzah dalam 2 kalimah. Huruf mat bertemu dengan dua kalimah. Wow, yang pergi nun tu pasal mat wajib pula huruf mat bertemu dengan hamzah dalam 1 kalimah. Okey. Apakah persamaan huruf mat ini? Mat wajib muttasil dengan mat jaiz munfasil. Persamaan ada apa yang panjang tu? Apa perkataan tu? Ya Allah, Ustazah. Dah lupa balik baru seminit. Saya dah geram. Saya nak tanya persamaan ya, tadi tanya perbezaan. Itu baru 1, belum saya minta 3. Bagi 3 persamaan, bagi 3 perbezaan. Ini bagi 1 je, tak payah banyak-banyak. Ada bertemu baris. Ya Allah, Ustazah, saya lupa apa perkataan ni. Tak ingat lah, bukan tak ingat, terlupa. Tak ingat tu sama dengan terlupa. Terlupa adalah sinonim bagi tak ingat. Mat bertemu hamzah. Bukan mat bertemu hamzah, tapi yang macam misai ni nak cakap. Apa perkataan ni saya lupa. Yang macam misal tu ialah huruf mat. Tanda mat. Ada mat panjang.
Macam mana nak sebut? Persamaan dia dari segi harakat. Dibaca 4 atau 5 harakat. Apakah perbezaan tentang harakat bagi mat wajib muttasil dengan mat jaiz munfasil? Perbezaan dia apabila diwakafkan. Kalau mat jaiz bila diwakafkan menjadi 2 harakat. Tapi bila mat wajib diwakafkan menjadi 6 harakat. Okey, alhamdulillah. Betul. Bagus. Alhamdulillah. Itu perbezaan harakat, ya. Perbezaan benda-benda lain lainlah, ya. Dari segi makna, dari segi bentuk tulisan, dari segi apa lagi? Dari segi wakaf, itu perbezaan, ya. Okey, alhamdulillah. Dan seterusnya Rohaida. Habis Rohaida. Rohaida ada lagi tak? Ada. Ada. Okey. Allah Ustazah. Okey. Ini ayat seterusnya. Yaghfir lakum min. Ra itu yaghfir dibaca tebal ataupun nipis? Nipis Ustazah. Nipis. Kerana apa Sebab- dia baca nipis? Sebab huruf sebelumnya berbaris di bawah. Di bawah. Apakah bahasa tajwid bagi ra nipis? Takrir. Hey, itu sifat Takrir lah. Apa Ustazah? Tahil. tarqiq. Tarkik. 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 Tarqiq, ya. Tarkik. Taraqaf ya qaf. Tarkik. Kalau tebal tafkik. Tafkhim. Tafhim. Tahu tebal dipis ya. Okey. Tafhim. Okey. Dan apakah hukum mim mati bertemu dengan mim yang bersabdu itu? Ini idgham mimi lah. Idgham Entah masih lain. betul. Idgham mimi ataupun So, idgham mislain saghir. Sorir. Soghir. Entah masih lain sorir. Dia kecil, dia lembut. Mim dengan mim, huruf yang sama. Okey, alhamdulillah bagus semua. Alhamdulillah setakat itulah kita soalan kita padanya. Ada lagi nak dikongsi boleh? Ada 5 minit lagi, time 10.30. Kalau ada yang nak bertanya, nak kongsi, ini alhamdulillah lah semua lulus lah, ya. Semua lulus. Ustazah, saya Tajwid nak semua lulus, tanya. bacaan. Saya nak Ajak. tanya tentang nun iwat ni Ustazah. Saya kurang faham nun iwat ni. Non iwat. Non iwat tu adalah hukum hamzah wasal. Hamzah wasal, ya. Tengok bab hamzah wasal. Ya, hamzah wasal. Tanwin bertemu dengan hamzah wasal, dia kena baca ada seolah-olah ada nun kecil di bawahnya. Kita nun kecil di bawahnya tu bukan kata ilmu tajwid, ya. Ilmu kefahaman masing-masing. Kalau kita tak sebut bawah, nanti kita tak tahu sebut atas pula. Jadi kita letak dia di bawah hamzah wasal, setiap tanwin bertemu dengan hamzah wasal. Supaya apa? Supaya kita ingat. Dah basic. Ya. Okey. Apa tu? Siapa tu? Kak Rohaida. Sorry. Anak saya. Okey. Saya ingat panggil saya. Okey, alhamdulillah non iwat begitulah. Setiap tanwin bertemu dengan hamzah wasal kena baca seolah-olahnya ada nun. Kenapa kita ada nun? Kita pergi kepada kefahaman asli kita. Ya, tanwin tu apa hurufnya? Huruf apa tanwin tu? Katalah huruf, tak kira lah huruf hijaiyah yang lain, ba 2 di depan bun ke, ba 2 di atas ban ke, ba 2 di bawah bin ke, huruf ba. Huruf apa-apa saja. Jadi selepas huruf itu ada huruf hamzah wasal. Kenal tak hamzah wasal? Yang macam alif atasnya ada kepala sad. Itu hamzah wasal namanya. Jangan panggil alif atas ada kepala sad, ya. Panggil nama dia sebenar hamzah wasal, supaya kita mantap ingatan kita yang bertanda yang berupa macam alif tapi ada kepala sad di atasnya, nama dia ialah hamzah wasal. Okey,
Jadi huruf tanwin, huruf hijaiyah yang bertanda tanwin bertemu dengan hamzah wasal, dia akan dibaca dengan bunyi nun di bawah ni. Walaupun huruf sebelumnya dhammah tain ataupun kasrah tain ataupun fathah tain, dia tetap dibaca nun di bawah. Contohnya kalau bunyi, kita baca bunyi lah. Bunin qalabu misalnya ya. Tak ada pula contoh sini, kita tidak senang nak baca. Sebab benda ni tak boleh diteka-teka. Jadi manillah tadi dhammatain, sekarang fathahatain. Man Allah hujungnya kan. Man Allah. Manillah kita kena baca. Ya. Man Allah tu min di atas min dua di atas man. Lepas tu ada alif, itu ada hamzah wasal. Hamzah wasal tu bagi kalimah Allah. Dia tak ada tulis hamzah di atas. Tak ada kan? Dia tulis sad kecil. Jadi macam mana kita nak baca? Kita tak boleh baca mallah sebab mim itu bertanda tanwin. Kalau kita baca mallah, tinggal satu tanda yang asalnya tanda tanwin. Jadi min dua di atas man tadi, eja dia macam mana? MAN kalau huruf Rumi. Jadi kalau huruf Jawi min nun, bunyinya man. Kan ada nun situ. Maknanya nun di sebalik tanwin ada tersirat huruf nun. Sebab itu kita kena baca manillah. Okey, boleh faham? Boleh faham? Oh, maknanya bila hamzah yang tanwin bertemu dengan, jangan sebut hamzah tadi. Jangan hamzah pula. Bila tanwin. Bila huruf yang bertanda tanwin, huruf-huruf apa-apalah ya. Huruf apa-apa. Ini saya contohkan min. Min dua di atas man. Nampak? Nampak tak? Man. Jadi selepas min alif tu, mim alif dua di atas man tu, selepasnya ada huruf hamzah wasal bagi kalimah Allah. Saya nak tulis-tulis pun tak ada papan. Ustazah ada muka contoh Ustazah. Muka surat 499. 499. 499. Okey. Ayat 9. Okey, tengok 499 ayat 9. 499 ayat 9. Tu syai'an takhazaha. Nampak? Jumpa tak? jumpa. Saya contohkan mim sekarang ni hamzah. Hamzah alif dua di atas an. Itu cara orang mengeja dulu kala. Jadi bunyinya an. Syai'an. Lepas syai'an ada hamzah wasal. Nampak tak? Ada, nampak. Nampak? Yang kalimah ittakhazaha. Kalau kita baca daripada hamzah wasal, kita kena baca ittakhazaha. Kita tak baca attakhazaha ya. Kita baca ittakhazaha. Tapi oleh kerana kita nak wasal daripada kalimah syai'an kepada ittakhazaha, jadi kita nak wasal terus, jadi kita kena fikirkan hamzah alif nun an lah. Maknanya tersirat di nun di dalam tanwin itu. Semua tanwin ada nun yang tersirat di dalamnya. Ingat itu. Bila ada nun, jadi kita nak baca tu jadilah syai'anit takhaza. Ya. Syai'anit takhaza. Sebab sebagaimana yang saya terangkan tadi, nun itu kita tulislah dengan pensil. Untuk mengingatkan. Ya, bukan untuk buat apa-apa. Untuk nota diri kita sehingga kita fasih. Kita dah faham dah. Bila kita dah dengar keterangan, kita sudah faham. Makanya untuk mengingat masa yang esok-esok kita dah tak ingat dah. Jadi kalau kita ada tulis, sekurang-kurangnya kita nampak, oh ni ada nun, kena baca syai'an ni. Ada kata tok guru yang pakar ni, dia kata tak boleh dilukis-lukis pada kalimah-kalimah Quran ni. Kalau gitu awak tulislah dekat tepinya, tepi Quran, ataupun awak cari tu apa nama tu, pelekat-pelekat tu, pelekat-pelekat tu awak lekat dekat situ,
Jadi tulis nota pada pelekat-pelekat yang kita gam kat situ. Jadi gam lah. Maknanya kita tulis situ ayat sekian-sekian tanwin bertemu dengan hamzah wasal kena baca dengan nun. Kena baca. Maknanya tiada pada tulisan, ada pada bacaan. Tulisan nun tak ada di situ, kita yang tulis untuk ingatkan kita, tapi ada pada bacaan. Yang ada apa dia? Tanwin bertemu hamzah wasal. Mana ada nun? Ya. Jadi maknanya ada pada bacaan, tiada pada tulisan. Okey? Boleh faham? Oh, ini yang namanya Nun Iwan. Ya, kalau tak silap saya, Nun Sakinah tu Quran bukan? dulu, tak, kalau tak silap saya, Quran dulu dia tulis nun tau. Ada tak Quran? Majid. Siapa yang orang dulu? Saya orang dulu. Saya pernah lah, saya pernah mengalami nun ni memang ada. Jadi tak perlu. Itu sebab orang dulu tak ada banyak keterangan. Sebab dia dah ada siap di situ. Jadi kita pun baca je lah. Betul tak? Kalau- Ani ikut sama dengan saya. Ani. Kalau Nun Sakinah tu sama ke? Bukanlah. Nun sakinah ialah tu nun nun mati. mati. Ya, awak terlepas ke masa saya beri keterangan? Tak, sebab Hmm. saya sebab saya confuse dengan Nun Sakinah tu, saya ingatkan yang ini Nun Sakinah. Nun sakinah adalah nun mati ataupun nun sukun. Sukun pun dia, sakinah pun dia, nun mati pun dia. Nun tak bertanda pun dia. Sama makna. Tapi bila nun tak bertanda, setiap kalimah maka ada fungsinya. Tidak sama fungsinya. Nun yang bertanda mati bulat, nun yang tidak apa-apa tanda. Ya, dari segi bahasanya mati, nun mati. Tapi dari segi misinya berbeza. Dia ada satu dibaca dengung, satu dibaca tidak dengung. Yang tidak ada tanda apa-apa, kosong je, nun mati. Tapi namanya nun mati. Tapi bila baca, dia akan menimbulkan hukum dengung. Kalau yang ada tanda bulat, yang bulat separuh bulat ke? Yang tanda mati separuh bulat ke? Bila yang bertanda itu menunjukkan kepada pembaca tanpa dengung. Itu dia punya beza. Itu kena beza. Itu kita kena belajar juga. Walaupun kita rasa alah itu kecil je perkaranya. Tapi kecil perkara pun kalau di soal tak erti jawab. Ini masalah kita. Ya? Kadang dah diterangkan tapi lupa. Itu dia. Memang tidak dapat dielakkan lah. Saya pun gitu. Bukan saya kata orang. Sendiri saya. Baru belajar kejap ni tadi. Kejap lagi Tok Guru tanya. Tak ingat. Takir. Ya, betul ya? Betul. Jadi itulah dia. Oleh kerana itu, oleh kita kurang, kita banyak kelemahan diri kita, maka notakan di tepi-tepi mana yang sepatutnya. Kalau awak kata, tak boleh tulis dekat tu. Jangan tulis. Buat apa susahnya, ikut je lah. Jangan tulis itu, buat nota kecil dekat sini, buat tanda pangkah kecil. Jadi pangkah itu maknanya non iwan. Senang je. Okey? Boleh? Bagi yang dah faham pun, elok dengar juga, mengulang kaji. Nanti nak terang kat orang tak tahu. Apa nak sebut ni? Macam mana nak terang? Saya faham, tapi saya tak tahu nak terang. Itu namanya tak faham. Tak faham. Ya, minta maaf cakap. Itu namanya belum faham. Kalau dia faham, dia boleh cerita. Walau macam mana. Macam kita lah cerita dengan orang. Apa-apa saja ceritalah. Kita faham, kita cerita. Elok je cerita. Kalau tak faham, kita diam dengar je. Itu dia. Macam mana? Saya faham tapi saya tak tahu nak cerita. Tak faham lah tu. Okey. Jadi maaf cakap. Saya nak cakap terus terang ni supaya kita cepat faham. Ya. Kita tak boleh nak. Kadang-kadang Ya. bila salah soal tu, hati dah gedebak-debuk jadi berai. Janganlah gedebak-gedebuk. Saya kan biasa je. Saya ni itulah sebabnya saya kata tak usahlah tengok saya dah satu macam. Jadi Benda beza tahu juga. jadi tak tahu. Jangan. Tengok saya relax je, santai je, boleh je. Baca tak betul bukan saya marah pun. Dalam online nak marah macam mana? Nak rotan je mana? Tak boleh, kan? Apa? Nanti Kita saya nak share. tanya, nanti saya nak tanya satu lagi. Boleh. Share. Alif zaidah dengan alif ziyadah. Ada beza ke? Alih apa? Alif zaidah dengan alif ziyadah. Zaidah. Alif Ziyadah.
Alif Zai- ziyadah tu apa pula? ziyadah. Zaidah pula. Alif Ziyadah. 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 Kau sebut silap sebut tu. Tak, Zaidah. Zaidah dengan Zaidah. Ziyadah. Zaidah. Oh, Ziyadah. Ziyadah. Oh, tak ada Zaidah, tak ada lah. Ziyadah Tak lah. ada. Zaidah nama kawan kita. Mana? Mana pergi kawan kita entah Zaidah. Datin Zaidah kan nama dia. Oh, Alif Ziyadah. Alif Hmm. ziyadah. Oh, Alif ziyadah. Yang dekat anu tu macam ana gitu. Atas ni Kepala. atas kepala alif tu ada bulat. Ya. oh itu Jadi Alif Ana. Ziyadah. Ada ziyadah. Alif yang berfungsi ketika wakaf. Ketika wasal tak ada mat. Oh, yang itu. Tu. Dah. Oh, dia kena balik semula belajar alif. Ada berapa jenis-jenis alif dalam Quran? Yang lain kau tahu. Kita kena kenal juga alif dalam Quran ni banyak ya. Banyak alif dalam Quran. Jadi fungsi-fungsi dia, jenis-jenis alif. Rupa lain, rupa-rupa ya tapi dia jenis alif. Contohnya apa dia? Alif maksurah. Tu. Rupa dia, bentuk dia ya. Ya yang tanpa titik. Apa nama ya yang tanpa titik ini? Nak tanya pula. Tak tahu. Maksurah. Maksirah, Itu maksirah. maksurah. Lagi ada nama lain ni sinonim dia. Ya idhafah. Oh, Dia Ya tinggilah idhafah. nanti sekolah Tak tahu, menengah. Sarah. Itulah nanti menengah kita belajar Ya idhafah. Itu dia. Apa mana kita tahu ya idhafah ni? Ya idhafah ni adalah terdiri daripada hujung-hujung kalimah. Contohnya huda, toha, toro. Dia hujung kalimah. Ya. Ada lagi satu ya zawaid. Allah ustazah banyaknya ya. Itu jenis-jenis ya. Tadi jenis-jenis alif. Alif pun tak lepas nak pergi ke ya. Tapi saya untuk makluman sajalah. Banyak benda kena belajar, Ustazah. Tu nampak tak? Nampak tak? Nampak. Itu saya bagi sikit. Saya bagi sikit. Macam mana nak ingat Ustazah? Ingat je lah. Tak payah ingat. Belajar ingat. InsyaAllah. Jadi ya idhafah, ya zawaid. Apa benda ni? Tak pernah dengar ni. Ada pernah dengar tak sebelum ni? Tak pernah. Yang zawaid idhafah tak pernah dengar. Tak pernah. Ya idhafah dah faham kan? Ya di hujung kalimah. Ya zawaid ialah ya tambahan. Contohnya ya yang kecil je pada kalimah-kalimah. Mana saya nak sebut contoh? Oh, yang ada kecil tiba-tiba kat atas tu Ada kan? Suruh cari, tolong cari Datin. Datin cepat cari. Ada lagi Datin ke dah balik? Ada. Okey. Carikan ya kecil. Ya zawaid makna dia ya tambahan. Tolong nota ya, nanti bila-bila saya tanya ingat. Nanti bila saya tak ingat saya tanya, ya apa saya dah tak ingat. Jadi awaklah kena tolong saya. Ya. Tak jumpa pula kita nak kalau tak cari kemain banyak lagi dia. Kan? Ya. Dia mana? Dia di tengah-tengah dapat ada yang kecil Ya kecil je. Tak berapa ya sangat pun. Macam kalau selalunya dekat bihi hak dhamir kan? Nampak tak? Nampak tak dekat hak dhamir bihi lahu, kalau itu waw kecil. Ini ya kecil. Itu namanya ya zawaid. Tu. Jadi saya kenalkan sikit-sikit lah, dua tu cukup lah kan. Nanti zawaid. Nanti lebih pandai pula. Tahu. Ilmu Ustazah. Ini muka surat 498. Tengok. 498 ayat 48. Ra'sihi min azabil hamim. Lepas ha tu ada ya kecil. Kepala ya ke ujung ya ke? Itulah namanya ya zawaid. Ada lagi-lagi lah. Bukannya selepas ha je. Selepas lain pun ada wal fajri wal fajr. Kan? Sebenarnya ada ya kecil di hujung. Jumpa ni sekejap. 48. 48. Muka surat 498 ayat 48.
Subbu fawqa ra'sihi min azabil hamim. Tu dia. Tu. Dia baca 2 harakat. Kadang-kadang dia baca 4 harakat kalau Yang maksud mana? Rasulullah. Tak jumpa lagi. Banyak tu ayat 50 pada kuntum bihi. Macam mana kau cari? Muka surat betul tak? 498. Betul. Juzuk 25 surah Ad-Dukhan. Yang Betul lain lah. jumpa tak? Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baris yang ke-6. Nampak? Okey, yang mana? Baris ke-6. Ustazah, Dengar. yang bihi tu macam Amzah bukan macam maksilah tawid qasirah tu ya Ustazah? Maksilah qasirah. Okey, maksilah Ya. qasirah. Kan ada yang kecil tu. Betul? Nampak tak ya kecil? Itu ya kecil lah tu. Itu namanya ya zawaid. Yang mana? Sihi min tu Ya Allah Tuhanku. Yang mana? Tak jumpa. Kau tak nampak kerak sihi tu? Cuma Jangan tunjuk kan? tubuh fauqa wa'rihi min azabil hamim tu Kau kan? dah terlepas buat apa? Rak sihi tu je. Hi. Maksilah lah. Yang separuh tu. Maksilah betul lah. qasirah. Rok sihi Yang ni. separuh tu. Maksilah tu. Maksilah Maksilah. qasirah. Maksilah. Alhamdulillah. Ya ini yang dikatakan ya ni. Itulah dinamakan Kan ya ya zawaid. zawahid Ustaz. Zawaid. Zawaid. Ya zawaid. Kalau nampak ya macam ni namanya ya zawaid. Ya. Ada lagi macam-macam. Ini baru 2 je. Ya. Jadi boleh kenal. Selama hari ni kita baca apa tu? Kita panggil apa? Tak tahu panggil saja. Baca Panggil je. maksilah je. Maksilah Ustazah. Maksilah qasirah. Maksilah itu ialah hukum tu. Tu. Hukum bacaan. Saya bukan dia- tanya, apa benda Allah tu yang tercoek tu? Jawab. Janganlah tak faham soalan. Okey, boleh faham? Nama dia. Ini pengenalan tanda-tanda tu kita nak kena kenal. Kalau kita tak kenal, maka kita tak cinta. Betul tak? Ni kita banner kita dalam hati kita nak jadi cinta kepada Al-Quran. Macam mana kita tak kenal maka kita cinta? Tak cinta. Kita kena kenal maka cinta akan datang. Sekarang kita baru kenal ya zawaid, ya idhafah, alif maksurah. Kita kenal dah kan? Insya-Allah yang lain-lain lagi tanda kita akan kenal. Kenal pula tanwin. Di dalam tanwin ada tersirat nun mati. Tu dia. Jadi kita kena tahu tu. Ada tersirat nun mati rupanya tanwin tu. Tidak kita tak tahu tanwin tu apa. Tanwin tu apa? Tak tahu. Baris 2 di atas, baris 2 di bawah, baris 2 di hadapan. Itulah tanwin. Apa kandungan tanwin tu? Ada nun mati di dalamnya. Ya, begitu kita terang. Jadi orang pun faham. Oh iya ke? Macam mana ada nun mati dalamnya? Kau ejalah huruf-huruf yang bertanwin tu. Nampak? Macam mana nak eja? Maka kita kena ejalah. Kalau nan, nun, nan. Kalau eja rumi dia N-A-N. Ada tak nun? Sedangkan tanda tanwin tak ada nun pun. Baris 2 je yang ada. Jadi maknanya kita kena ada ilmu. Bila ada ilmu baru kita tahu apa yang tersirat dan apa yang tersurat. Kadang-kadang yang tersurat pun kita tak reti nak sebut, tak reti nak baca, tak reti nak jawab. Yang tersurat, apa lagi yang tersirat. Tu dia. Boleh faham? Faham Ustazah. Ke tak tahu tersirat apa benda, tersurat apa benda? Itu pening. Tersurat tu maknanya tercatat di dalam Al-Quran atau di mana-mana saja. Tersurat. Tersirat tu di sebalik yang dicatat. Itu dia. Itu tersirat. Macam nun iwat ni tersirat lah. Tu dia. Kan? Yang apa tu ya zawaid ni yang tersurat. Ya. Ini kalau mengajar kelas saya pun tanya dia. Berapa lama dah belajar ni? Tapi kita tak payah fikir itulah. Berapa lama pun kita tetap akan lupa. Tak? Betul tak?
Kadang hari ni belajar, esok lupa. Esok belajar, lusa lupa. Biasalah kita tu. Terima dengan redha. Okay. Tak, yang pokoknya kita kena belajar. Tak kira lah belajar lupa tak apa. Nanti satu hari Allah beri kita ingat. InsyaAllah. Itulah harapan kita dengan yakin ya. Kita yakin dengan Allah, insyaAllah Allah tolong kita. Sebab apa? Sebab kita nak baca kalam Allah. Kalau kita baca tak betul, mana Allah nak terima bacaan kita? Mana kita nak dapat pahalanya? Bila kita baca betul, insya-Allah dapat pahala. Baca tak betul pun, dalam proses membetul, Allah akan kabulkan doa kita untuk membaca dengan betul kalamnya. Okey, saya rasa setakat itu dulu, nanti urus dia sibuk juga. Kalau dia tak harga tak apa, boleh lagi nak top up. Tapi kalau dia marah bagi cara orang lain dulu, bukan kita je nak mengajar kan. InsyaAllah. Okey, kita tutup dengan kalau ada perkongsian lagi boleh dalam WhatsApp ataupun tangguh minggu depan, tanda-tanda lah apa yang nak Tak ditanya. apa, minggu depan tanya. Kalau Okey, WhatsApp ni tak faham saya tulis-tulis. Saya pun malas nak tulis sebenarnya. Menulis cukup malas. Kadang-kadang A jadi S jadi G, saya pun susah nak betulkan pun. Allahu Akbar. Lambat menulis dan lambat menjawab. Itu kadang saya hantar bunga lah, kata love lah, saya tak larang nak tulis. Banyak sangat. Beribu-ribu yang tak berjawab. Minta maaf lah ya pada mereka-mereka yang ini. Tapi yang penting saya jawab lah. Okay, Alhamdulillah. Kita tutup sama-sama baca doa. Baca doa. Allahumma hamna bil Qur'an Waj'alhu lana imaman wa nuran wa huda wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Okey. Alhamdulillah. Maaf zahir batin. Mana yang terasa. Terima kasih banyak Ustazah. Sama-sama. InsyaAllah kita jumpa lagi kami depan. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya, Mak Zahir Batin. Zahir batin. Terima kasih Ustazah. Pergi ambil cucu tak? Sama-sama. Okey, pergilah ambil cucu. Okey. Jom, sambung terus juga. Nanti kejap saya nak on nasi kejap. Okey. Dah masuk tadi nak on balik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya buat